Astagfirullah Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صاحب الفضيلة Tuan Haja Salwa dan pimpinan Biro Muslimat Haji Al-Falah, tuan-tuan seluruh ahli kuasa, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada hari yang penuh dengan rahmat ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada Sayyidina Muhammad di atas limpah kurnia dan taufik daripada Allah, dapat sama-sama kita merayakan di antara hari-hari agung dalam Islam, iaitu peristiwa turunnya Al-Quran ataupun peristiwa nuzul Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, yang pertama-tama sekali Allah menyebut tentang sifat Al-Quran. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Kitab itu menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Al-Quran kita baca, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bukan setakat untuk
kita nak mendapat pahala membaca Al-Quran. Sebab setiap hurufnya dibalas dengan 10. Alif, lam, mim sebagai contoh. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka setiap huruf itu dibalas dengan 10 kali ganda. Maka bayangkan orang yang baca Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mendapat balasan daripada bacaannya, gandaan pahala yang melimpah-limpah daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran kita baca bukan setakat kita hendakkan pahala, tapi kita mengharapkan petunjuk. Sebab Al-Quran hudan linnas, menjadi petunjuk kepada manusia, bahkan hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Sebab itu Al-Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalaupun kita baca Al-Quran, kita jumpa kisah-kisah dalam Al-Quran. Kisah-kisah itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tak diberitahu pada kita tahunya bila, tak diberitahu pada kita tempatnya di mana. Dan begitulah kedudukan Al-Quran. Kalau ada penceritaan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka setakat diceritakan, tidak ada pendetailan pasal Sayyidina Muhammad. Kata ulama ialah kerana Al-Quran itu dia kitab petunjuk, dia bukan buku cerita. Oleh kerana dia bukan buku cerita, dia ialah kitab petunjuk, maka selayaknya Sayyidina Muhammad begitulah penceritaan yang didatangkan di dalam Al-Quran. Maka setiap cerita-cerita dalam Al-Quran itu ialah sebagai petunjuk pada kita semua. Bahkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad menjadi petunjuk pada orang-orang yang bertakwa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Al-Quran seperti mana yang saya bacakan tadi, ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, sesungguhnya kamilah yang turunkan Al-Quran, dan kamilah yang akan menjaga Al-Quran. Kalau kita mengaji dalam bahasa Arab, di sini ada beberapa taukid ataupun beberapa penguat kepada ayat, membukti kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pasti Allah Ta'ala akan menjaga Al-Quran. Bila Allah sebut inna, sesungguhnya kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mendatangkan dengan inni, tapi Allah main dengan inna, sesungguhnya kami. Kami itu bukan abang kata Allah dan para malaikat ke dengan siapa abang, tapi inna itu untuk membesarkan diri, sesungguhnya kami. Inna nahnu, Allah ulang lagi, kami, sesungguhnya kami. Inna, sesungguhnya kami. Nahnu, kami. Nazzalna dzikra, kami turunkan Al-Quran. 3 tempat. Wa inna, sesungguhnya kami. Lahu lahafizun, kamilah yang akan menjaga Al-Quran. Di situ ada 5 tempat penegasan ayat terhadap bukti Al-Quran macam mana pun dia akan terpelihara dan tetap akan dijaga. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila Allah menjamin untuk menjaga Al-Quran, apa maknanya? Maknanya Allah akan menjaga agamanya. Sebab agama ini berpandukan kepada Al-Quran, sumber yang paling utama, sumber nombor 1 sekali
Jadi maknanya Islam macam mana pun akan terpelihara dan akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Allah sebut, yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah sebut yuriduna ayyutfi'u nurallah, mereka menghendaki untuk memadam cahaya Allah, biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Jadi mereka nak padam agama ini dengan mulut mereka. Islam itu diibarat seperti cahaya. Agama ini diibarat seperti cahaya. Mereka nak padamkan agama ini dengan mulut mereka. Dengan makna Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka mengejek Al-Quran, mereka menghina Al-Quran, mereka menghina agama, mereka memperolok-olokkan Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan mulut mereka untuk menjatuhkan Islam dan agama ini. Tetapi Allah sebut wallahu mutimmu nurihi, dan Allah itu tetap ia akan menyempurnakan agamanya walau karihal kafirun, sekalipun dibenci oleh orang-orang kafir. Jadi walau bagaimanapun percubaan untuk menghilangkan Islam daripada hati manusia, tetap Islam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah dengar satu cerita. Waktu itu umur saya dalam belasan tahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu itu dalam umur saya belasan tahun. Cerita itu dicerita sendiri oleh mudir madrasah kami, iaitu Datuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Haji Abu Bakar Kasim, mudir Mahamah. Dia cerita ketika tu dalam tahun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 80-an, ada satu rombongan Malaysia, mereka ke Asia Tengah. Asia Tengah tu bahkan Uzbek apa semua tu masuk ada sayyidina Muhammad. Jadi bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka ke sana. Jadi mereka digad oleh satu orang pemandu pelancong, perempuan, saudara sayyidina Muhammad. Tengah-tengah mereka duduk jalan, dan di cerita itu dan ini daripada pemandu pelancong ni, saudara sayyidina Muhammad, tiba-tiba mereka dengar azan. Tiba-tiba mereka dengar azan. Jadi mungkin mereka pergi itu ke dalam pedalaman sangat. Waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pecahan-pecahan bumi umat Islam ni masih di bawah Soviet Union, masih di bawah Soviet. Kemudian berpecah sehingga tinggal jadi Rusia saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengah-tengah duduk jalan tu dengar bunyi azan. Kata perempuan ni, dia kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, suara macam tu saudara sayyidina Muhammad, saya masih ingat suatu mana Tok Wan saya masih ada, saudara sayyidina Muhammad. Itulah yang kami dengar. Maknanya suara-suara azan di Soviet sudah pun tidak berkumandang. Seingat dia ketika dia kecil, waktu Tok Wan dia masih ada, masa ada Sayyidina Muhammad, waktu tu dia dengar, waktu tu tak dengar dah. Ketika tu dia tanya, hang nama apa? Maka diberitahu dia nama Fatimah. Jadi begitulah masalah Sayyidina Muhammad. Percubaan untuk menghancurkan agama, menghapuskan Islam telah dibuat di sana, sehingga para ulama dibunuh, masjid-masjid ditutup, madrasah-madrasah ditutup, sehingga para ulama dipaksa untuk makan daging babi
Sahadat Sayyidina Muhammad. Begitu cara mereka menghina Islam, menghina agama kita. Tapi tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, walaupun apa sekali percubaan mereka buat, akhirnya mereka gagal. Rusia hancur selepas peperangan dengan Afghanistan. Maka akhirnya negara ni Musa'adah Sayyidina Muhammad berpisah dan merdeka sendiri, seperti Chechnya, seperti Uzbek dan yang lain-lain lagi. Akhirnya baliklah mereka cuba menghidupkan balik Islam dalam diri mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya Islam ni kalau cuba sekalipun untuk menghancurkan, tetap tidak akan berjaya. Sehinggalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pada zaman Kamal Atatürk di Turki. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila mana jatuhnya khilafah pada Mac 1924, ketika itu mereka nak menghancurkan agama, menghancurkan Islam, Sayyidina Sayyidina Muhammad, sehingga diharamkan orang lelaki di Turki memakai sorban dan juga kepiah, dan diwajibkan dengan segera menukar memakai topi. Pada ketika itu sampai kilang-kilang topi di Eropah tak menang tangan nak memasukkan topi ke Turki. Sehingga pada ketika itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, azan-azan pun telah ditukar ke bahasa Turki. Sampai pada ketika itu masjid-masjid ditutup sehingga dibuat menjadi kandang-kandang kambing. Maka berjayalah mereka menguasai Turki setelah kejatuhan khilafah. Tapi tuan-tuan, hari ini 2024, Islam dah bangkit dengan mekar di Turki. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Islam dah bangun dengan mekar di Turki. Walaupun ada percubaan untuk menjatuhkan Presiden Erdogan, tapi rakyat tetap nak bersama dengan Islam. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Kalau dulu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tak boleh isteri presiden pakai tudung, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Sallallahu Sayyidina Muhammad, sistem negara sekular Turki berjaya, diizin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangkit dan bangunkan Islam hidup dalam masyarakat. Kalau masjid Masjid Biru tu, Hagia Sophia Sallallahu Sayyidina Muhammad, yang dibuat, yang dihalang orang Islam semayang berpuluh-puluh tahun, akhirnya subhanallah bab pertama kali azan berkumandang daripada Masjid Hagia Sophia. Begitulah Islam. Sejarah telah membuktikan, cubalah macam mana buat, tapi tidak akan berjaya. Tetap Islam akan menang dan berada di persada. Itulah yang Allah sebut, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kamilah yang menurunkan Al-Quran. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan kamilah yang akan menjaga Al-Quran. Maka betul dan bersyukurlah kita semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Islam, macam mana pun Islam akan berada di kemuncak dan di atas sekali. Umat Islam di Malaysia telah cuba untuk dimurtadkan pada zaman penjajah, tapi tidak berjaya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terlebih khusus masyarakat Islam di tanah Melayu pada ketika itu tidak berjaya, dan mereka hanya berjaya untuk mengubah cara hidup umat Islam. Mai zaman orang putih, Sallallahu Sayyidina Muhammad, orang Islam yang pakai tudung dia londehkan tudungnya, yang pakai baju Melayu merasa hebat kalau pakai kot dengan tie, jubah lagi-lagi terasin pada ketika itu dibuang semuanya Sallallahu Sayyidina Muhammad. Tapi lepas mereka 50 tahun, 60 tahun Sallallahu Sayyidina Muhammad, orang balik kepada Islam.
Jadi subhanallah, maka itulah agama yang Al-Quran menjadi panduannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Al-Quran ni dia hebat kalau diturunkan kepada bukit, berkecai bukit. Maka sebab itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan cuba tengok fenomena hari ini di Kedah, kemarau teruk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan di sini ada juga hujan. Sana salli ala Sayyidina Muhammad, hampir tak ada hujan. Tapi yang saya pelik tuan-tuan, hujan tak ada tapi pokok-pokok hijau. Tu pelik. Tu kami duduk heran, macam mana hujan tak ada pokok-pokok hijau. Patut pokok-pokok mati ataupun pakat berguguran daun-daun, tidak. Maknanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, satu mesej yang Tuhan nak hantar pada kita. Besar mesej Tuhan. Kalau tengok daripada ayat-ayat terjun, semua kering kontang, ayat tak mengalir, habis ayat. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi yang pertama, Allah Ta'ala sedang bagi satu mesej bahaya. Allah Ta'ala sedang bagi mesej warning, mesej bahaya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Zaman ini siapa yang berpegang teguh dengan agama, dia selamat. Siapa yang longgar pegangan agamanya, dialah yang menjadi calon tidak selamat. Tuan-tuan, ayat terjun ni bila dia mengalir ayat ni, kita faham apa? Di sana Tuhan sebut dalam Quran, wa inna minha lama tafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Batu-batu ni tuan-tuan, ada yang terpancar daripadanya keluar sungai-sungai. Maksudnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ayat yang mengalir daripada ayat terjun ni sebab mereka takut pada Allah. Ada satu orang yang nak kaji tengok di mana mai ayat terjun di Gunung Jerai. Akhirnya dia daki ke puncak gunung. Sampai di puncak gunung tu, dia ada seketui batu. Sallallahu Sayyidina Muhammad, ada seketui batu. Rupa-rupanya daripada batu itulah bersumber ayat yang terjun di Gunung Jerai. Apa yang kita fahamnya? Terpancar ayat-ayat daripada batu-batu itulah kerana khasyatillah, kerana takut mereka kepada Allah. Kalau orang takut pada Allah, diterjemah dengan aliran ayat mata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau malaikat takut pada Allah, diterjemah dengan aliran ayat mata. Seperti Nabi kita SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ketika Nabi dimi'rajkan oleh Tuhan, Nabi tengok malaikat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang menanggung aras Tuhan tu, 4 orang tu, sambil mereka bertasbih, ayat mata berjurai daripada mata mereka, seolah-olah turun daripada mereka itu ialah ayat-ayat terjun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau keluar daripada kita hari kecil-kecil, kita kata ayat mata, tapi kalau malaikat yang besar tu ayat terjun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pasal apa? Takut pada Allah. Dan hari ini kita tengok Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, batu-batu yang luruh daripada gunung-gunung dan bukit-bukit, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan semua tu tidak bergegar dan tidak runtuh dan turun berjatuhan gunung-gunung itu, melainkan kerana takut pada Allah.
wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Di antara batu-batu itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak ada yang jatuh melainkan kerana takut pada Allah. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bayangkan Al-Quran seandainya diturunkan kepada gunung dan bukit. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam Al-Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Quran ini, kalau kamu tengok, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Sama ada sebut. Kalau kami turunkan Al-Quran di atas gunung, kamu akan tengok dia tunduk, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan khusyuk min khasyatillah, kerana takut pada Allah. Jadi semua itu dihubungkan dengan khasyatillah, takut kepada Allah. Maka tuan-tuan subhanallah, maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala Muhammad sayyidina Muhammad memuji hamba-hambanya yang takut pada Allah. Allah memuji setiap hamba-hambanya yang takut pada dia. Sebab itu Allah sebut, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sallallahu sayyidina Muhammad, hanya sahaja yang takut pada Allah itu ialah di kalangan hamba-hambanya, yang mereka itu ialah para alim ulama. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada hari ini kita menyambut nuzul Quran, kita dah tahu background Al-Quran. Al-Quran ni subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad diturunkan pada malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dalam malam Qadar. Iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Quran ni tuan-tuan, dia datang daripada sisi Allah Subhanahu wa taala dari pelbagai sudut di alam Allah yang maha luas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada yang kita panggil ayat kursi. Ayat kursi ini dia datang daripada kursi, di bawah kursi. Apa kursi? Kursi ini ialah satu makhluk Allah yang lebih besar daripada 7 lapis langit. Alam ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hak kita duduk ni, kita duduk lapisan bumi yang paling atas. Bumi ni 7 lapis semua. Kemudian di antara bumi dan langit tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bumi dan langit ni tuan-tuan, jaraknya ialah 500 tahun umur kita baru sampai. Tebal langit pertama tu 500 tahun juga umur kita baru sampai. Sallallahu alaihi wasallam. Langit pertama nak pergi langit yang kedua pun 500 tahun juga umur kita baru sampai. Tebal langit yang kedua pun 500 tahun juga umur kita baru sampai. Semua tu 7,000 tahun semua. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa yang melengkung 7 lapis langit dan 7 lapis bumi? Kursi. Jadi kursilah yang melengkung 7 lapis langit dan bumi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kursi pula dilengkungi oleh arasy Allah. Arasy-lah yang paling besar sekali. Arasy itu ditanggung oleh 4 orang malaikat yang dipanggil hamalatul arsy. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sesaat hari ini sampai kiamat mereka menanggung arasy Allah, bertasbih di mulut, tapi mengalir ayat mata seperti sungai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, ayat-ayat panduan Allah Subhanahu wa taala ini telah dibawa oleh jutaan malaikat, berlarak membawa ayat-ayat Al-Quran pada malam nuzul Al-Quran. Pasal apa malaikat berlarak membawa Al-Quran? Sebab hebatnya kalamullah, sebab hebatnya Al-Quran. Jadi subhanallah, Sayyidina Muhammad diumpama satu upacara mega yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat
berlarak, mengarak membawa kalamullah ke mana? Ke langit dunia. Dibawa ke langit dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tempat diletakkan Al-Quran, disimpan, ialah di tempat namanya Baitul Izzah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dari Baitul Izzah itulah diturun sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Jadi Al-Quran Musallallahu Sayyidina Muhammad diturunkan daripada langit, diturunkan daripada sisi Allah, dibawa ke langit dunia, ialah pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Allah tanya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang hantau tentang malam Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tuan-tuan, ini kita sedang menanti malam Qadar. Malam ulang tahun diturunkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Al-Quran, iaitu pada malam Qadar. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, maka Ramadan Allah pilih untuk menjadi bulan diturunkan malam Qadar. Al-Quran Allah pilih untuk menjadi bulan diturunkan Al-Quran. Maka tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka marilah kita semarakkan hari kita menyambut Al-Quran ini, kita menyambut hari turun Al-Quran ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan kita meletakkan hati dan diri kita di atas jalan benar menuju Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Al-Quran ni bila mana dia menjadi hudal lil muttaqi, maka hanya orang-orang yang bertakwa saja yang mengambil Al-Quran menjadi pedoman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Betul tuan-tuan, kita baca Quran, dia tak cukup dengan setakat baca. Tuan-tuan kena tengok sama terjemahan dia, sebab kita tak mengaji Arab. Kalau kita mengaji Arab, mungkin sebahagian daripada Al-Quran kita baca, kita tahu. Tapi tak semua juga orang mengaji Arab faham Al-Quran. Dia kena buka juga terjemahan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan kena tahu juga asbabun nuzul. Tuan-tuan, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, tuan-tuan boleh baca, boleh ambil tafsir Hamka ke, untuk kita tahu Quran kata apa. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan beruntunglah orang yang sampai hari ini duk mengaji tafsir Al-Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu tempat tu saya mengajar tafsir, saya ingat dalam 10 tahun, malam Jumaat setiap bulan, ngaji bulan Sahabat Sayyidina Muhammad 10 tahun. Duduk Baqarah tu, tak bergerak, duduk Baqarah, satu Baqarah. Lepas tu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, Sahabat Sayyidina Muhammad, tempat tu terberhenti kuliah tafsir. Saya pindah mula kuliah tafsir tu ke tempat lain, mula balik Sahabat Sayyidina Muhammad, mula balik 10 tahun pula Sahabat Sayyidina Muhammad. Tapi nasib baik boleh masuk sikit Ali Imran, lepas tu PKP. Lepas tu habis zakat tu sampailah tak mula dah. Jadi tuan-tuan, subhanallah, 10 tahun tuan-tuan, tak habis zakat Baqarah ya Sahabat Sayyidina Muhammad. Lajak sikit Ali Imran. Allahu akbar. Jadi tuan-tuan, sayanglah kalau kita tak tahu kitab suci Al-Quran, Tuhan kata apa kat kita. Kalau kita tahu Tuhan kata apa, dia macam nak baca WhatsApp cinta. Betul ya? Lah kena kata WhatsApp cinta, dulu orang panggil surat cinta. Kalau kita baca surat cinta Sahabat Sayyidina Muhammad, tentulah baca. Orang Kedah kata sampai lunyai, sampai lembut, lembek,
masalah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan balik lagi, tuan tengok Quran kita tu lunyai ke duk keras tu. Jadi kalau Quran kita duk keras tu berarti kita baca tak banyak. Masalah Sayyidina Muhammad. Kalau kita baca banyak, baca. Subhanallah. Terlebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni tuan-tuan bulan Quran. Imam Syafi'i, masalah Sayyidina Muhammad. Imam Syafi'i baca Quran dalam bulan Ramadan 60 kali khatam. Mana baca subuh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baca subuh. Tuan-tuan, subhanallah, maka Al-Quran kalau kita baca, kita akan dapat petunjuk. Kalau kita bercadang untuk mencari petunjuk, kita akan dapat petunjuk. Kalau kita bercadang untuk mendapat pahala sajalah, petunjuk tak dapat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. So petunjuk ni dia kena faham. Kitab suci Al-Quran tu, ayat ni apa dia maknanya, ayat ni apa dia penceritaannya, ayat ni sebab turunnya apa. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu orang imam buta Masjidil Haram. Imam buta ni masalah Sayyidina Muhammad, dia buta mata kepala, tapi dia tak buta mata hati. Itu masa dia baca ayat dalam Al-Quran, afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat. Tentu ya, apakah kamu tidak melihat bagaimana unta diciptakan? Tentu dia menangis. Dan dia cuba baca untuk menghabiskan ayat, tidak mampu. Dia menangis. Akhirnya dia rokok. Akhirnya dia menyelesaikan sembahyang dan orang tanya, kenapa dia menangis di ayat afala yanzuruna ilal ibili kayfa khuliqat? Apakah mereka tak melihat bagaimana unta diciptakan? Tu Allah tanya. Tuan-tuan, pada satu ekor binatang saja kalau kita renung, kita akan mendapat hidayah, kita akan dapat petunjuk. Di antara banyak-banyak binatang ini banyak dapat kita mengambil petunjuk dan pengajaran. Inilah binatang yang paling sabar. Sebab sabar ni Tuhan suruh dalam Quran, illal ladina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Tuhan suruh kita saling berpesan dengan kebenaran dan saling berpesan dengan kesabaran. Di tempat yang lain Tuhan sebut wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah dan tidak ada sabar kamu itu melainkan datang daripada Allah. Kalau tuan-tuan kita tengok binatang unta ni, binatang yang sangat sabar. Contohlah, saya bila panas sangat ni tuan-tuan, saudara Sayyidina Muhammad, berasa tak mau pulang rumah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masuk dalam kereta pasang aircon sampai tempat kuliah pun aircon. Nak berjalan-jalan tak kot. Tuan-tuan bayangkan unta duduk di negeri padang pasir yang panas, dan dia berjalan tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad tak pernah pertikai pun panas. Nah, tuan-tuan dengar unta kata panas hari ni, ada? Tak ada kan? Berarti apa? Sabar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sabar ni makna apa? Sabar makna tahan mulut daripada mengadu kepada manusia, mempertikaikan takdir. Itu makna sabar. Cuba tengok unta, panas jalan juga musahadah Sayyidina Muhammad, tapi tak pernah keluar di mulut kata panas. Itulah unta. Unta ni juga, kalau kita baca bab sabar ni, tak tahu berapa jam, berapa hari nak habis bab sabar. Tuhan suruh sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sahadat Sayyidina Muhammad, hanya saja dibalas pahala orang yang sabar dengan balasan yang tak dapat dikira-kira. Ni puasa ni tuan-tuan. Puasa ni dinamakan sabar. As-sawmu huwa sabru. Puasa itu ialah sabar. Sahadat Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, sahadat Sayyidina Muhammad, dahaga yang
tapi tahan, tak minum sebab puasa. Lapar, tetap tahan, tak makan sebab puasa. Bahkan subhanallah, orang nak menimbulkan kemarahan kita, tahan, jangan balas kata-kata nista pada dia, tapi kata inni shaim, aku puasa. Kalau nak marah, kalau dia ketuk balas sikit, dia ketuk balas sikit, kata aku puasa. Dia ketuk kuat lagi, aku puasa. Dia ketuk lagi kuat, aku puasa. Tahan, balas tak. Maka tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka kesabaran unta ialah pengajaran pada kita. Lagi satu sifat unta ni, dia cemburu. Tidak ada satu binatang yang paling cemburu lebih daripada unta berbanding babi. Babi binatang yang tidak ada cemburu. Orang pernah buat satu uji kaji masa ada Sayyidina Muhammad, masuk seekor babi jantan dalam satu kandang, dia masuk sepasang babi jantan dan betina dalam kandang yang sama. Masa ada Sayyidina Muhammad, babi jantan yang malam-malam masuk, tengok-tengok babi betina masuk, langsung disetubuhinya. Sedangkan laki dia tengok saja. Laki babi itu tengok saja. Berarti apa? Tak ada cemburu. Sebab itu orang yang makan babi tidak ada cemburu. Cuba tengok orang putih, cuba tengok Cina. Masa ada Sayyidina Muhammad, bini dia pakai macam mana? Bukan bini seksi, orang tengok dia rasa apa? Tak ada masalah apa? Sebab tak ada cemburu. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berbanding dengan unta. Unta cemburu, dan dia tidak sebarang tempat dia boleh bercengkerama dengan bini dia. Kunci dia pada orang. Ada Sayyidina Muhammad. Unta ada. Unta ni tempat yang tersembunyi, siapa nak tengok tempat tu memang tertutup. Unta. Pernah dicerita oleh guru saya, masa ada Sayyidina Muhammad, pernah berlaku di Mekah. Satu orang tu dia mengendap. Dia mengendap, unta ni sedang bercengkerama dengan bini dia, dia mengendap. Unta ni sedang ada orang tengok, masa ada Sayyidina, dia kejar orang tadi. Digano tuan-tuan, masa ada Sayyidina Muhammad, mengendap aku kah? Dia kejar. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tapi tak dapat. Tapi unta ni cam. Sampai satu masa dia jumpa dengan orang tu, dia kejar orang tu, dia bunuh orang tu. Tu yang katakan cemburu unta. Subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Dan unta ni tuan-tuan, cara dia duduk ialah seumpama kita melipat kaki dalam tahiyat. Betul tak? Tu unta. Jadi Allah kata, hampa tak tengok bagaimana unta diciptakan? Tentu saja kita dapat petunjuk. Kalau kita ambil ayat tadi, air yang boleh mengalir daripada dia sehingga menjadi sungai-sungai kerana takut pada Allah. Batu-batu yang jatuh daripada gunung-gunung dan bukit-bukit kerana takut pada Allah. Ya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, dalam Quran ada semua ilmu. Tidak ada satu ilmu pun yang terasing daripada Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kecuali ilmu yang Tuhan tak bagi belajar, ilmu sihir. Hal tu tak ada dalam Quran. Ilmu lain semua bersumberkan Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, bagi contoh, ada guru saya, hamba tahu, dia kata dalam Mutu Canai pun ada, dalam Quran pun ada ilmu Mutu Canai. Kita pun terpinga-pinga, macam mana, tak mana, tak mana Ustaz? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang tahu kalau kamu tak tahu. Tak kata Mutu Canai, tanya orang tahu buat. Tu dalam Quran. Jadi maknanya lengkap Al-Quran dengan pengetahuan, lengkap Al-Quran dengan pengajaran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungkin ada orang kata, Quran zaman Rasulullah ya, kandungan zaman Nabi je. Tuan-tuan, sallallahu sayyidina Muhammad,
Al-Quran ni tuan-tuan, Al-Quran ni zaman diaplikasi dengan hebatnya ialah zaman Rasulullah. Sebab pada ketika itu Musa Sayyidina Muhammad turun je Al-Quran, langsung mengamalkan. Tidak ada satu orang pun yang terkecuali tidak mengamalkan Al-Quran. Turun Al-Quran, amal terus. Contoh turun ayat hijab. Sebelum turun ayat hijab ni orang perempuan pakai tudung, pakai kelumbung, pakai jugalah Musa Sayyidina Muhammad. Tapi nampak bahagian dada ni, nampak tengkuk Musa Sayyidina Muhammad. Turun Al-Quran tuan-tuan. Mereka tak tunggu untuk mengamalkan, melainkan mereka mengamalkan ketika tu juga. Depan mereka ada apa? Ada tudung meja, ambil tudung meja buh Sayyidina Muhammad. Depan mereka ada tudung tingkap, ambil tudung tingkap bubuh. Mana begitu mereka cepat mempraktikkan Al-Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka sebab itu pada hari Nabi wafat, hari itu paling banyak manusia menangis. Kata para sahabat, tidak ada hari yang paling rasa sedih Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad melainkan hari berpisah dengan Rasulullah. Semalam sahabat Sayyidina Muhammad, saya naik teksi. Naik teksi tu saya insya-Allah lah, saya seorang yang tak loket cakap. Ada tutup guru Musa Sayyidina Muhammad, orang pergi ambil dia, tak cakap, sepatah tak cakap. Saya tak sanggup buat macam tu. Jadi saya pun bersembanglah dengan daripada teksi ini. Sampailah tu satu maudhu Musa Sayyidina Muhammad. Saya tanya, lah ni duduk di rumah berkeluarga no? Dia kata, tak Ustaz, Musa Sayyidina Muhammad, saya ni duduk seorang, isteri mati tu lepas Musa Sayyidina Muhammad. Lepas tu saya kata, tak cari lain. Dia ketawa kecil. Dia kata, tak Ustaz, ni sampai hari ni masih rasa sedih berpisah dengan isteri. Lepas tu saya kata, Musa Sayyidina Muhammad, isteri solihah tu, insya-Allah Ustaz, dia kata, kalau sampai suami tak mau kahwin lain sampai setahun ni, berarti siapa lagi isteri tu kalau bukan solihah. Musa Sayyidina Muhammad, perempuan jaga diri baik-baik, jadi isteri-isteri yang solihah. Nanti bila kita tak ada esok, jadi macam itulah dihargai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni jangan duk ada ni, masih ada lagi nak cari lain pula. Allah, bukan mati lagi pun Musa Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, subhanallah, dia pun cerita bini dia ni jantung. Dia pergi kerja Musa Sayyidina Muhammad. Pagi tu anak dia telefon, ayah balik ni, mak ni tak siapa, mak gerak tak mau bangkit ni. Jadi dia kata, habislah isteri aku. Dia bawa selaju-lajunya bawa balik teksi tu. Sayyidina Muhammad dah jumpa dengan isteri. Dia kata, kalau aksiden lah pergi sekali, kata dia. Buat tengok bahasa dia. Dia bawa laju tu, kata mati pun matilah. Maknanya mati sekali. Maknanya subhanallah, Musa Sayyidina Muhammad tu baru berpisah dengan isteri. Bagaimana bayangkan zaman sahabat mereka berpisah dengan Rasulullah. Tuan-tuan, Musa Sayyidina Muhammad. Jadi kita contoh, barangkali kalau kita ada pengalaman guru-guru kita meninggal, mungkin kita menangis juga. Musa Sayyidina Muhammad, saya ada orang guru saya yang paling akrab, saya menangis Musa Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, bayangkan Rasulullah wafat. Kata para sahabat, tidak ada hari yang paling kami seronok melainkan pada hari datangnya Rasulullah daripada Mekah. Girang pada sahabat Sayyidina, seronok menyambut Rasulullah. Dan tidak ada hari yang paling banyak kami menangis melainkan hari kewafatan Rasulullah Sayyidina Muhammad. Kenapa mereka menangis? Sebab Al-Quran tak turun lah. Kena bayangkan, Al-Quran tak turun dah. Hari-hari turun Al-Quran, turun Al-Quran, turun Al-Quran, turun Al-Quran. Turun Al-Quran ni tuan-tuan, seumpama macam ni. Orang yang rasa kemanisan malih ilmu.
Kita waktu kita duduk di sekolah dulu, duduk tunggu cikgu mai, tiba-tiba guru besar mai. Assalamualaikum warahmatullahi. Pelajar semua, cikgu nak minta duduk diam-diam, buat kerja sendiri. Masalah saya nama cikgu Zainab tak boleh masuk kelas. Lompat tak? Lompat, seronok sebab cikgu tak masuk kelas. Tapi tuan-tuan, bila mana seseorang tu mengasihi majlis ilmu, cuba tengok. Atau satu orang pecinta majlis ilmu, pergi dengan isteri pergi mengaji, hadar kuliah, masalah sini. Lepas malam maghrib, tu imam bangkit, bagi salam, lepas tu buat pengumuman, masalah sini. Saya ni, dengar ni ketak ni, apa pengumuman apa ni? Ustaz tak mai apa? Dia buat pengumuman, masalah sini Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf saya bagi pihak masjid, saya maklumkan ustaz kita tak dapat hadir pada malam ni. Bunyi macam mana? Allah. Sesal. Tadi lompat kan? Ni sesal. Allah. Begitulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pada hari Quran tak turun dah. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka itulah Al-Quran yang jadi cinta kepada pencintanya. Tuan-tuan, subhanallah, masalah saya kita dengan Quran ni kita kena buat macam kita dengan handset. Ada satu orang pelajar tu, satu orang tu dia main rumah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi saya pergi masjid, dia semayang dengan ustazah. Bila nak semayang, sahadat Sayyidina Muhammad, handset tu taklah tepi dia, sahadat Sayyidina Muhammad. Bila habis semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ish, sampai tak ada astaghfirullahalazim pun tak kata lagi, ambil handset dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, bagaimana kalau kita tukar handset buat macam tu pada Al-Quran? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana kalau kita buat macam tu pada Al-Quran? Orang panggil apa tu? Orang macam tu pencandu Al-Quran, orang yang mencandui Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, sebab itu guru saya dia kata macam ni, ustaz mengimpikan kamu menjadi ahli Quran. Al-Quran ni masalah Sayyidina Muhammad, dia letak Al-Quran dalam poket baju dia, masalah Sayyidina Muhammad. Sesaat dia nak baca, dia buka. Bila habis baca, dia buh balik. Tapi tuan-tuan, waktu itu tidak ada lagi handset. Jadi kalau Allah masalah Sayyidina Muhammad, kita buat macam tu Al-Quran, macam mana Al-Quran dengan kita? Macam mana Al-Quran dengan kita? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, bacalah Al-Quran sampai sekalipun kita tak menghafal Al-Quran, tapi kita tahu kalau orang baca salah. Tuk saya, dia guru Quran, sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Tuhan bagi tu. Duk dia pok tu. Cucu baca Quran di ruang tamu tu. Tu salah tu. Dia tahu tu sahadat Sayyidina Muhammad. Sampai Tuhan bagi tuan-tuan, sahadat Sayyidina Muhammad, walaupun ketika dekat-dekat nak meninggal, sahadat Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, rosak fikiran dia sikit. Tapi tuan-tuan, suruh bacalah surah apa-apa semua dia boleh baca. Tuk baca Alam Tarakai betul baca. Tuk baca Alam Nasrah betul. Tuk baca Alam Yakunin betul. Sahadat Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, kita ni walaupun nyanyuk ke apakah, Quran tak nyanyuk. Siapa ni? Orang yang masalah Sayyidina Muhammad yang selalu membaca Al-Quran. Ada satu orang buat menakan saya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Atau masa saya pergi ziarah dia sudah umur dekat-dekat 80. Mata tak nampak dah, spek boleh pakai dah, tapi boleh baca Quran lagi. Macam mana? Dia ambil torchlight. Tuan-tuan, kita kalau tak nampak dah, tak usah baca lah kan. Tapi nak baca juga, dia boleh baca Quran dengan ambil lampu suluh.
Tuan-tuan, subhanallah, sampai keadaan dia. Dia kata, Pak Ngoh ni duduk dengar orang baca Quran tang mana? Dia tang tu ada, tang ni ada. Aura Quran sampai tang tu, dengar orang baca Quran tang tu, dengar orang baca Quran tadi. Anak-anak tak mengaji agama, pakai dia kata, ayah nyanyuk ni. Nyanyuk apa tu alam dia? Alam Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi mailah kita baca Al-Quran. Mailah kita baca Al-Quran. Bersungguh-sungguh soal Sayyidina Muhammad. Kita belajar baca banyak-banyak dalam bulan Ramadan. Lepas esok soal Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, subhanallah, jadi kita maintain membaca Al-Quran walaupun dah habis bulan Ramadan. Saya menghargai ada orang tua-tua yang waktu kerja mereka tak boleh baca Quran. Macam satu orang kawan kami di Mesir, dia kahwin dengan orang Turki. Kahwin dengan orang Turki ni hidup di pedalaman. Di pedalaman orang tua-tua tak boleh baca Quran. Sebab mereka hidup zaman Osmania, zaman orang tak boleh baca Quran, zaman tak banyak Quran, mereka tak boleh baca Quran. Jadi bila kawan ni nikah orang Turki, Musa Sayyidina Muhammad, dia ajak orang tua-tua baca Quran. Dan orang tua-tua ni, tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang bila dulu tak boleh baca Quran, bila boleh baca Quran, sangat menghargai. Sebagai contoh tu, kita baca jauh-jauh. Ni tempat menantu saya jadi Tuk Imam. Pada saya dia guru yang baik, sampai mengorbankan masa balik ke kampung. Sebab ni pakcik-pakcik, tutuk wan ni masalah ustaz, terus balik ke ustaz, ni tak habis lagi baca Iqra ni, tak ada Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, bila Iqra habis, tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, mereka nak raya dengan ustaz ni, nak nak merayakan khatamnya Iqra. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bukan khatam Quran lagi, khatam Iqra. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, kemudian mereka pun mula baca Quran sampai mereka dapat khatam Quran. Tahun depan pula dapat kata masalah Sayyidina Muhammad ustaz, terus balik ke ustaz, kita raya sebab kita baru boleh baca Quran, khatam Al-Quran. Tuan-tuan, saya menghargai Quran ni, tuan-tuan. Kalau tak boleh baca habis, tak ada nikmat dah. Tapi kalau boleh baca masalah Sayyidina Muhammad, jangan tinggallah. Dia umpama macam ni. Quran ni, tuan-tuan, zaman salafus soleh, mereka punya baca Quran, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sampai rasa manis di mulut ni. Tu kata kemanisan Quran. Sampai bertanya-tanya pula masalah Sayyidina Muhammad. Baca tak? Tuan-tuan, itulah yang dikatakan Al-Quran. Dan tuan-tuan, subhanallah, baca Quran sampai ke peringkat kalau orang baca salah pun kita tahu salah. Dan mesti ada berlaku satu cerita. Tu imam semayang baca salah, kawan di belakang tengok, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Kau ni berhenti, dia ambil balik, baca ayat yang sama, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Berhenti, dia ambil balik, tetap subhanallah. Lain kali dia pun rokok. Habis semayang dia tanya, mana hak tadi subhanallah, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Orang tu angkat tangan, awak tak sebut ayat betul ni. Tu imam tu mengharapkan sebut ayat betul, masalah Sayyidina Muhammad. Kenapa duduk subhanallah, subhanallah je? Kata orang ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, saya tak hafal Quran, tapi saya tahu di situ salah. Tu tuan-tuan, subhanallah. Tentulah orang ini akan dirahmati oleh Allah untuk mendapat syafaat Quran dengan Al-Quran. Subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, pastikan anak cucu kita mereka boleh baca Quran, masalah Sayyidina Muhammad. Pastikan kita rasa sesal kalau anak cucu kita tak boleh baca Quran. Kadang-kadang orang-orang ni, tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, mereka tahu kerja je, mereka tak pernah fikir nak baca Quran, mereka tak pernah fikir nak betul tajwid dan sebagainya, masalah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, bila nak cucu balik, tuan kena tanya, abang ada tak kelas-kelas Quran duk mengaji? Tak ada mak. Pergilah mengaji, cari tu guru Quran, masalah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, supaya bacaan Quran kita
kita mendapat pahala yang lumayan. Sebab Quran ni kalau kita baca lancar, ma'as safaratul kiramil bararah, kita bersama dengan malaikat yang dipanggil al-kiramil bararah, malaikat yang mulia lagi baik. Sebab itu orang baca Quran ni dia rasa sedap, dia rasa lazat dengan sebab ada malaikat tu. Bila orang yang lancar baca Quran ni, Muhammad Sayyidina Muhammad, malaikat tu akan duduk sekali lah. Tapi kalau orang tu tak lancar, Muhammad Sayyidina Muhammad, dia panggil baca Quran dalam keadaan dia tak, mana merangkak-rangkak. Orang tu mendapat dua pahala, Muhammad Sayyidina Muhammad. Yang pertama pahala baca, yang kedua pahala berusaha untuk menyebut dengan betul. Tapi kalau baca lancar Muhammad Sayyidina Muhammad, maka tuan-tuan subhanallah, orang itu akan duduk bersama dengan para malaikat. Terima kasih pada Kak Salwa dan seluruh ahli kuasa Muhammad Sayyidina Muhammad. Saya ni kalah dengan Kak Salwa, Kak Salwa ni sebab dia minta depan. Ramadan ni mana saya tak keluar Muhammad Sayyidina Muhammad. Jadi duduk di pondok duduk dunia dengan anak-anak, duduk perlu mengajar apa semua tu Muhammad Sayyidina Muhammad. Tapi bila mana Kak Salwa minta berdepan 17 ni dulu Quran ni ustaz kena mai, tak dapat elak. Jadi tok berat. Jadi pandai Kak Salwa ni. Jadi alhamdulillah Muhammad Sayyidina Muhammad, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita lagi sehingga dapat kita bertemu lagi dan kita termasuk di kalangan ahlul Quran. Terakhir sekali saya nak titipkan pada tuan-tuan Muhammad Sayyidina Muhammad, kalau ada anak cucu kita seorang, bagilah jadi hafiz Quran Muhammad Sayyidina Muhammad. Bagilah dalam keluarga kita tu seorang boleh hafal Quran. Jadi sudah cukup untuk menyelamatkan kita di akhirat esok, kerana seorang yang hafal Quran Muhammad Sayyidina Muhammad dapat menyelamatkan 10 orang ahli keluarganya yang sudah wajib masuk neraka. Jadi tuan-tuan, perjuangkanlah. Kalau kita subhanallah tak ada rasa anak cucu, tengok cucu wali pula, jadikan anak angkat, cucu angkat, jadi support sehingga dia boleh menghabiskan Al-Quran, insya-Allah. Nanti kita akan dapat pendapatan yang lumayan lepas kita tak ada di dunia ni, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Nak buat ayam nak himpun sempat. Tempat tak siapa nak buat ayam tu tak sempat tu saya baca, buka tudung dulu. Tak itu apa. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi siapa-siapa nak buat ayam dengan hati ke apakah, himpun sempat buka tudung. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik, Allahumma nawwir qulubana bihidayatik, Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.